bulan dan buruj. Okay, untuk tema bumi dan angkasa ni dia ada dua subtopik yang kecil, iaitu fasa bulan dan buruj. Okay, untuk hari ini kita akan cuba cikgu akan cuba menghabiskan tajuk tentang fasa bulan. Jadi minggu depan bolehlah kita masuk tentang tajuk buruj. Kita ada tinggal beberapa minggu sahaja lagi kan. Sebab kamu pun datang sekolah secara bergilir. So ada kumpulan yang hadir 2 kali sahaja dan ada kumpulan B dia hadir ke sekolah sekali sahaja. Ya. Baik, kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama menyatakan bulan tidak mengeluarkan cahaya tetapi memantulkan cahaya sendiri. Sebelum tu kita kena lihatlah apakah sifat-sifat bagi bulan. Ya, kita kena kenal dulu apakah dia bulan, ya. Okey, kemudian memerihalkan bulan berputar dan pada pastinya dan pada yang sama beredar mengelilingi bumi. Okay, untuk objektif yang kedua ni kita akan lihat bagaimana bulan bergerak. Okay, bagaimanakah bulan itu bergerak di angkasa lepas. Okay, ada 2 jenis pergerakan bulan ya, nanti kita akan lihat. Dan objektif yang ketiga kita akan melihat menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kalau kamu masih ingat lagi, perhubungan ruang dan masa ini adalah kemahiran proses sains ya, di mana dia menggunakan ruang dan juga masa. Okey, untuk menggambarkan fasa-fasa bulan dalam satu edaran lengkap. Yang inilah yang kita akan lihat nanti dan kita akan lukis sama-sama. Kalau sempat ya, kita akan lukis sama-sama bagaimanakah fasa-fasa bulan dalam satu edaran yang lengkap. Okey, kita lihat objektif yang pertama. Okey, adakah bulan mengeluarkan cahayanya sendiri? Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Okey, kamu dah belajar tahun 3 kan? Okey, bulan ni apa dia? Yang kamu tahu. Apakah yang kamu tahu tentang bulan? Apakah nama lain bagi bulan? Siapa tahu? Bulan juga dikenali sebagai apa? Ini masa kamu tahun 3 kalau cikgu tak silap ya. Okay, bulan ini adalah satelit semula jadi. Ya. Dia adalah satelit. Tahu tak satelit? Tahu. Satelit semula jadi. Ya. So bagi planet bumi, kita beruntung sebab kita ada satu planet semula jadi. Ya, so planet semula jadi tu, bukan planet semula jadi. Satelit semula jadi itu dikenali juga sebagai bulan. Okay, so bulan ni dia berada dekat dengan bumi ya. Okay, so persoalannya, adakah bulan mengeluarkan cahaya sendiri? Yang kamu nampak di langit pada waktu malam tu, adakah cahaya bulan itu keluar daripada bulan itu sendiri? Ya atau tidak? Tidak. Oh, tidak. So, dari mana datangnya cahaya bulan ni? Daripada mana, matahari. Matahari. So, matahari. So, kamu masih ingat lagi ya, masa tahun 5 kamu dah belajar tentang pantulan cahaya. Tahun 5 ke tahun 4? Bulan ni macam cermin ya. Bila ada cahaya yang terpantul di atas badan bulan ni, dia akan memantulkan cahaya. Cahaya bulan ni adalah sebenarnya datangnya daripada pantulan cahaya matahari yang terkena pada bahagian bulan. Okey. Ini bulan apa ni? Siapa tahu? Terang pada waktu malam ni.
Ini dikenali sebagai Bulan bulan penuh. apa? Bulan penuh. Ada yang kata bulan penuh. Ada yang kata bulan purnama. Kan? Cantik pada waktu malam. Okay, so lihat. Okay. So yang pertama ni yang kamu boleh salin lah dalam buku ya. Okay. Bulan tidak Buku mana, mengeluarkan cikgu? cahaya sendiri. Ya. Buku mana? Ni buku nota. Buku nota boleh, buku amali sains boleh. Buku sains tajuk dia pasal bulan kan. So cahaya bulan ni adalah datang daripada matahari. Kamu nampak ni bulan ni. Hanya bahagian yang terkena cahaya matahari sahaja yang akan kelihatan di bumi. Ini cikgu tunjuk satu berbola cermin ni. Berbola cermin ni sebenarnya dia tidak mengeluarkan cahaya, tapi bila ada cahaya dia akan memantulkan cahaya. Itu sebabnya kamu nampak ni pantulan cahaya berwarna-warni ni ya. Begitu juga dengan bulan. Hanya bahagian yang terkena cahaya matahari sahaja yang akan kelihatan. Sebenarnya bulan ini adalah objek yang gelap. Dia hanya objek yang bulat ya, yang berada di angkasa. Angkasa ni dia gelap kan. Sebenarnya objek-objek yang kita lihat di angkasa tu adalah sebenarnya daripada cahaya matahari. Ya. So yang pertama, betul kamu kata bulan tidak. Dia tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Dan bulan dia boleh memantulkan cahaya matahari. So sebab itulah kita boleh lihat bentuk-bentuk bulan dari bumi disebabkan pantulan cahaya. Baik, seterusnya. Dah habis objektif pertama tadi, kamu dah tahu bulan ini dia tidak mengeluarkan cahaya. Kita pergi yang kedua, pergerakan bulan. Pergerakan bulan ni dia ada dua ya. Satu, kamu kena tahu bulan berputar pada paksinya. Yang pertama, bulan dia berputar sendiri. Dia berputar sendiri, kamu lihat ni ya. Sebenarnya dia tak duduk diam ya. Dia berputar pada paksinya setiap masa. Inilah cara dia berputar. Paksi itu apa? Siapa tahu apa dia paksi? Garis tengah. Garis tengah ya. Maknanya kalau paksi itu dia paksi simetri. Kamu dah belajar matematik kan? Paksi simetri itu adalah pembahagi dua yang sama banyak kan paksi. So dia berputar pada paksinya. Ini dia bergerak, cara pergerakan bulan yang pertama. Kemudian cara pergerakan yang kedua. Kamu dah lihat. Ini adalah pergerakan bumi yang bulan yang kedua. Sambil dia berputar pada paksi, bulan juga beredar mengelilingi bumi. Kamu nampak ni. Ini bulan. So cahaya matahari ada di sebelah kiri ni. Ini cahaya matahari. Itu sebabnya bahagian yang menghadap cahaya matahari sahaja yang akan terang. Kamu nampak bumi ni. Ini bahagian yang terang ni dia akan mengalami waktu siang. Manakala bahagian bumi yang tidak menghadap cahaya matahari, dia akan malam. So, kita sekarang ni menghadap cahaya matahari ya. So, sebenarnya pergerakan ni dia lambat, tak ada laju macam ni ya. So, ini. So, pergerakan yang kedua, bulan beredar mengelilingi bumi. Ini cara bulan beredar mengelilingi bumi. Bulan sentiasa ikut bumi lah. Ada yang panggil anak bulan. Anak-anak dia akan ikut ibu. Kemana bumi pergi, bulan akan ikut. So kamu dah tahu dua pergerakan bulan. Satu, bulan berputar pada paksi.
berputar, satu lagi beredar. Kalau tadi yang ini istilah dia, ini berputar. Yang ini bulan berputar. Okey, kalau yang ini pergerakan yang kedua, bulan beredar. Ya, so dua istilah ni kena ingat. Okey, berputar pada paksinya, beredar mengelilingi bumi. Ya, dia matahari tak bergerak ya. Matahari tak bergerak, hanya bumi dan bulan sahaja yang bergerak. Okey. Okey, seterusnya. Okey. So inilah gambaran ya. Gambaran sebenar kalau dilukis. Dia kalau tajuk ni kena banyak melukis lah. Kalau dari segi gambar aja, kita boleh lukis macam ni. Bumi di tengah-tengah, kemudian bulan. Pergerakan bulan pada paksinya, kamu nampak anak panah ni ya. Dia berputar pada paksinya dan kemudian anak panah bergerak ataupun beredar mengelilingi bumi. So anak panah ni kena betul. Lukis anak panah. Apakah arah pergerakan bulan? Kita lihat. Kena lukis ke yang ni? Ini. Nantilah kamu lukis. Sekejap lagi nanti. Ya, kamu tinggalkan ruang. Ada dalam buku teks muka surat 201. Gambar ni cikgu ambil dari buku teks. Ya. So ini dua di sini dia highlightkan. Dua pergerakan bulan iaitu bulan berputar pada paksi dan kemudian bulan beredar mengelilingi. Dalam pergerakan bulan ini, apa yang kamu kena tahu? So, tempoh putaran. Berapa lamakah putaran bulan pada paksinya? Bulan berputar pada paksinya mengambil masa, ni ya, highlight ya, yang bulat ni, yang kuning ni. Ni kamu kena salin ni, yang kuning ni. Tempoh putaran bulan 27 1/3 hari. Bulan tu berputar sendiri, dia mengambil masa 27 1/3 hari. Dan tempoh putaran atau tempoh peredaran 27 1/3 hari. Sama. Ya, kalau kamu lihat sini ya. Perhatikan putaran dan peredaran bulan di bawah. Apakah yang dapat kamu katakan tentang tempoh putaran dan peredaran bulan? Sama ke tak sama? Sama tak tempoh dia? Sama. Sama. Ya, sama ya. Bulan pada paksinya mengambil masa 27 1/3 hari. Dan bulan beredar mengelilingi bumi juga mengambil masa 27 1/3 hari. So tengok nota bawah ni. Oleh sebab tempoh bagi kedua-dua jenis pergerakan ini adalah sama. Disebabkan sama tadi, maka permukaan bulan yang sama. Permukaan bulan yang sama sentiasa menghadap bumi. Yang kamu nampak di langit tu, permukaan bulan tu adalah permukaan yang sama sahaja. Sebab disebabkan oleh tempoh putaran ini ya. Kadang-kadang kita lihat bulan tu macam dia tak berputar ya, tapi sebenarnya dia berputar. Dia berputar. Cuma kita tak nampak bahagian belakang ataupun bahagian tepi. Kita hanya dapat lihat permukaan bulan yang sama pada setiap malam. Disebabkan tempoh putaran ini ya, sebab sama ya, pergerakan dia adalah sama. Tentang pergerakan satu tempoh, kamu dah tahu. So, dua-duanya mengambil masa, ingat ya, 27 1/3 hari. So kita dah lihat dari segi tempoh.
Kemudian kita lihat pula arah pergerakan. Ya, sebab subtopik yang kedua ni dia ada kamu kena tahu bagaimanakah pergerakan bulan. Ya, so selain pergerakan bulan, kamu kena tahu berapa lamakah masa yang diambil. Lagi satu lagi adalah arah. Dari manakah arah putaran itu berlaku? So arah putaran bumi pada putaran bulan adalah lawan jam. Dari kiri ya, kamu nampak ni dari kiri ke kanan. Jangan terbalik ya. Anak panah ni jangan terbalik. So bila kamu lukis nanti, kamu diminta melukis arah pergerakan. So pastikan arah pergerakan ini mengikut arah lawan jam. Putaran pun sama. Putaran bulan pun dia berputar arah lawan jam dan peredaran bulan juga adalah mengikut arah lawan jam. Perhatikan anak panah berwarna biru dan juga perhatikan anak panah berwarna merah. Anak panah warna merah adalah arah putaran bulan. Anak panah berwarna biru adalah arah peredaran bulan. Kamu rasa tak bumi ini berputar? Tak ya? Kita tak boleh rasa bumi ini berputar. Objek-objek yang kasar lepas ni semua dia bergerak ya. Dia bergerak ya. Dia ada sebab dia ada tarikan, daya tarikan dia yang tersendiri. Maknanya dia tidak bergerak. Orbit bagi peredaran bulan ni dia semula jadi. Ya, maksudnya dia berputar dan masa dia juga, tempoh dia juga 27.1/3 setiap lengkap. Ya, satu putaran lengkap. Maknanya cukup 1 bulan. So, ada soalan tak tentang dua tajuk ni? Arah pergerakan bulan. Kalau ada soalan, tanya ya. Sebelum kita pergi ke tajuk yang selanjutnya. So ada aktiviti dalam buku teks muka surat 203. Simulasi. Murid diminta melakukan simulasi pergerakan dua pergerakan tadi. Ya, so simulasi ni supaya murid-murid akan lebih mudah ingat. Ya. So simulasi pertama, kamu peganglah ya objek bola ataupun belon. Belon, lepas tu kamu berputarlah. Kamu berputar sendiri mengikut arah lawan jam. So mula di sini. Kemudian arah lawan jam ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Ke kanan. Betul. Lawan jam, bukan ikut jam. Kiri. Kiri. Ya. So, pastikan pergerakan bulan ni arah lawan jam. So, awak akan bergerak ke kiri. Tengok ni, 1/4 putaran. Ini kedudukan awak di sini bila awak bergerak ke kiri. Kemudian, pusing lagi ke kiri. Ini separuh putaran. Kemudian awak bergerak lagi ke kiri, 3/4 putaran. Bergerak lagi ke kiri, 1 putaran lengkap. Ini maksud dia, bulan berputar pada paksinya. Buat di rumah. Ya. Kemudian simulasi bulan beredar mengelilingi bumi. Bumi. So bumi, kalau tak ada bumi ni, ambil sajalah objek. Ataupun adik kamu ke pasangan kamu, suruh dia jadi bumi, berdiri di tengah-tengah. Awak pegang bulan dan sama juga ya putaran dia. So mana bulan beredar, maknanya awak kena bergerak. Kalau putaran tadi, awak hanya berputar di kedudukan yang tetap. Awak tak bergerak, awak cuma berpusing saja.
Okey, yang ni tak perlu salin. Yang ini simulasi ni tak perlu salin ya. Awak kena faham je. Yang ini so bulan bergerak. So yang kedua pastikan arah lawan jam. Okey, kemudian awak bergerak ke kiri. Okey. Bila awak bergerak ke kiri, awak akan berada pada 1/4 peredaran. Kemudian bergerak lagi. Okey. 1/2 peredaran dan 3/4 peredaran dan 1 peredaran. So kalau di sekolah ni kita akan buatlah, tapi memandangkan kita di rumah, so awak cubalah buat di rumah. So awak buat putaran bulan dan juga peredaran bulan. Ya. Okay, kadang-kadang dia suruh juga buat boleh juga dalam bentuk lukisan. Okay, dalam bentuk lukisan dan kamu gunting. Guntingkan bentuk bulan, guntingkan bentuk bumi. Ya. So inilah dia pergerakan bulan. Okey, kemudian kita pergi kepada yang ini. Fasa-fasa bulan. Okey, disebabkan tadi bulan tadi dia beredar. Bila bulan beredar, kedudukan bulan itu akan berubah. Betul? Betul ya? So dalam satu putaran ini, putaran edaran ini, apabila bulan berada pada kedudukan yang berbeza. Ya. Okay. So di situlah kamu akan lihat fasa-fasa bulan. Macam kamu bergerak tadi kan, separuh. Bila kamu dah bergerak separuh, so bahagian bulan yang terkena cahaya matahari pun akan berubah. So inilah dipanggil fasa-fasa bulan. Okey. Bahagian yang disinari cahaya matahari pada kedudukan bulan yang berbeza ni adalah tidak sama. So disitulah kita akan lihat bahagian-bahagian bulan yang berbeza. Bentuk dia. Maksudnya seolah-olah bentuk bulan tu dia berbeza-beza ya. Yang inilah bentuk bulan ini ialah yang dikenali sebagai fasa-fasa bulan. Okey. Cikgu, mengapa fasa-fasa bulan ni berlaku? Kamu dah tahu sebab bulan dia beredar mengelilingi apa? Yang tengah-tengah ni apa? Bumi. Fasa bulan ini berlaku disebabkan bulan beredar mengelilingi bumi. Kalau bulan tu tidak bergerak, tak adalah kamu lihat. Fasa-fasa bulan ini tidak akan berlaku. Okey, disebabkan bulan ini dia bergerak, itu sebabnya kita akan lihat fasa-fasa bulan. Okey. So, di sini so ada dua kita lihat yang pertama dululah. Okey. So pastikan kedudukan matahari kamu tahu ya. So sekarang ni matahari berada di sebelah kanan ke sebelah kiri? Matahari berada di sebelah kiri. Okay. So kita nak lihat ni fasa bulan ya. Pastikan kenal pasti dulu di mana kedudukan matahari. So matahari. So bulan yang pertama ni, apabila bulan berada di hadapan matahari, so di situlah berlakunya fasa anak bulan. Yang maknanya ini yang pertama. Ini tak besar, sekejap lagi kita akan lukis. Lepas ni kita akan lukis kan? Kamu dah print kan tadi? Dah. Yang kata tadi. Okey, kalau tak ada print, dah print. Yang tak ada printer tu boleh lukis ya. Okey, so kita lihat dulu. So fasa bulan yang pertama dikenali sebagai anak bulan. Kedudukan dia betul-betul berada di hadapan matahari. Okey, so ini adalah yang biru ni, yang gelap ni kita akan lihat, inilah yang kita akan lihat di bumi ya. So ini kita
berada di bumi ya. So yang segi 4 ni adalah bentuk yang kita lihat dari bumi. So gelap. So, dia berada di belakang bahagian kita akan lihat bulan ni bahagian yang gelap. Okay, so itu dipanggil anak bulan. Kemudian dia akan bergerak ke atas ke bawah. Dia akan bergerak ke bawah. Kenapa ke bawah? Sebab bulan beredar mengikut lawan jam. Ya. Okay, so pastikan awak bergerak ke bawah. Okay, so fasa bulan yang kedua dikenali sebagai bulan sabit. Okay, hanya sebahagian kecil permukaan yang disinari cahaya matahari. So kalau kamu lihat ni bentuk apa? Bulan sabit. Kamu lihat bahagian terang ya yang ada cahaya. Okay, dan dia akan terang pada sebelah kanan dahulu. Kalau kamu nampak bulan sabit ni, dia bentuk C terbalik kan. Okay. Kemudian, bila sampai ke fasa yang ketiga, ini fasa yang ketiga dikenali sebagai bulan separah. Kita akan mula lihat bentuk fasa bulan tu semakin bertambah. Bahagian yang disinari cahaya matahari tu semakin bertambah. Separuh. So dipanggil bulan separah. Kemudian fasa yang keempat. Fasa yang keempat dikenali sebagai bulan hampir purnama. Hampir keseluruhan, hampir sebahagian besar ya. Dan yang ini. Ini fasa yang kelima. Fasa yang kelima bertentangan dengan fasa anak bulan. So fasa dia berada di sini ya. Bulan purnama ni keseluruhan bahagian permukaan bulan akan disinari cahaya matahari. So bulan purnama cahaya dia penuh. Terang. Kemudian sampai ke fasa 6, bentuk dia kembali ke bentuk hampir purnama. Tetapi bahagian yang terang adalah di sebelah kiri. Dia kembali ke bentuk bulan hampir purnama lama. Ini bulan hampir purnama lama, bahagian yang terang ada di sebelah kiri. Kemudian bulan separah. Kamu lihat ya. Bahagian yang terang tu dia menjadi semakin kecil. Bulan separah. Apa beza bulan separah fasa 7 dengan fasa 3? Nampak tak perbezaan? Apa perbezaan bulan separah? Nampak. Apa perbezaan dia? Dari segi apa? Dia separuh. Tetapi bahagian yang cerah adalah sebelah kiri. So kemudian yang terakhir kita dah masuk fasa bulan sabit. Bulan sabit pun ada dua di sini ya. Satu lagi, satu bulan sabit baru, satu bulan sabit lama. Apa beza bentuk bulan sabit baru? Apa beza bentuk bulan sabit lama? Bentuk bulan sabit baru dia C, huruf C, macam huruf C terbalik ya. Tapi bulan sabit lama dia bentuk C betul. Dia bentuk C ya. So pastikan kamu tahu yang manakah yang menghampiri akhir bulan dan yang manakah bulan sabit di awal bulan. So kena kenal pasti ya. So bila dah kembali ke sini, ni dia lengkap satu putaran. Berapa lama tadi? Berapa lama satu pusingan lengkap ni? 27 1/3 hari. Ya, so dia dah sampai ke sini, dia dah mengambil masa selama 27 1/3 hari. Dan kemudian dia masuk ke bulan yang baru.
Maknanya dia cukup 1 bulan. Okey, ini fasa-fasa bulan ini adalah mengikut kalender Qamari. Kalender Hijrah, kalender Islam. Ya. So inilah apa ni? Masih lagi digunakan ya. Kalender Cina, kalender Tamil. Okey. Mereka masih menggunakan lagi sistem kalender 27/1/3 hari ni. Ya. Okey, kita masih gunakan lagi. Baik. Okey. Dari segi masa, okey, ini nanti kita akan lukis. Okey. Okey, yang ini. Ni takwim Qamari ya. Okey, kalender. Tengok di sini tarikh dia. Semasa anak bulan, okey, dia pada hari yang pertama dan hari yang kedua. Maksudnya bulan baru ya, 1 hari bulan. Okey, ini dia kata 1 Muharram. Di dalam kalender Islam 1 Muharram, tetapi di kalender Masihi dia jatuh pada 20 Ogos. Ya. Tengok ni. So lihat di sini belum Maisarah. Belum ada yang kena salin. Sekejap lagi ya. Okey, bulan sabit, okey, dia muncul pada hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan hari ke-6. Okey, bulan separa, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Okey, bulan hampir purnama. Okey, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13. Okey, bulan purnama ya. Bulan purnama adalah pada 15 hari bulan. Okey, kamu lihat yang di bulat ni. Okey. Okey, apakah ni mahu masuk? Okey, pada 15 hari bulan, okey, dia akan muncul bulan purnama. Okey, bulan hampir purnama. Okey, sinilah semua tarikh-tarikh dia ya. Inilah tarikh kalender Hijrah. Kalender Hijrah ni dia 27 hari. Kalau kita kalender Masihi 30 hari kan? 30 hari, ada yang 31 hari. Okey? So, kalau kamu lihat di sini, ini contoh kalender. Ini kalender ya. Okey, 1 Muharram. Okey, pada 1 Muharram. Okey, 1 Muharram ni 1 hari bulan. Bulan apa? Bulan anak, fasa anak bulan ya. So, dia jatuh pada 10 Ogos 2021 di sini. Ya. Ini ada kalender Hijrah. Di sini ada kalender Cina juga. Ya, ni ada kalender Cina. Okey, kalender Cina ni dia juga menggunakan fasa-fasa. Tapi kita tak faham lah, cikgu tak faham dah bahasa dia ni. Berapa hari bulan? Ada tak yang tahu berapa hari bulan ni? Cikgu baca sini yang Muharram ya. So sini 1 Muharram, ini 2 Muharram. Okey, inilah yang kalender Qamari, dia menggunakan fasa-fasa bulan. Okey, pada 1 Muharram, okey, dia jatuh pada 10 Ogos. Okey, satu lagi apabila tarikh menentukan tarikh hari raya. Hari raya bila? Kalau mengikut kalender Hijrah, bila kita hari raya? Siapa tahu? Okey, setiap tahun kita akan beraya pada 1 Syawal kan? Okey, 1 Syawal ni adalah fasa anak bulan. Okay, itu sebabnya para ulama ahli falak dia akan melihat bentuk bulan di langit. Lagi tak kelihatan anak bulan, so kita tak boleh berhari raya. So siapa tahu 1 Syawal pada kalender Masihi berapa hari bulan? Tengok kalender ni, bila 1 Syawal? Berapa hari bulan? 13. 13 apa tu? 13 hari bulan? Mei. 2000 kena tulis. 13 Mei 2021. 2021.
So kalau kita tak ada fasa-fasa bulan tadi, kita tak tahu tu bila, kita tak tahu 1 Muharram tu bila ya. Kalender Islam. Okay, masih lagi sampai sekarang ni kita akan merujuk kepada fasa-fasa bulan. Okay, sentiasa kita merujuk ni. Ni ya. Kalender ataupun fasa-fasa bulan. Okay, seterusnya kita pergi lihatlah dulu ya. Okay, stop sharing. Okay, kita akan melukis fasa bulan. Yang ada buku boleh buka buku, lukis di muka surat yang kosong ya. Yang ada photostat tadi, kamu boleh gunakan photostat tadi yang cikgu bagi. Okay, yang tak ada kita ya. Window. Mana window cikgu tadi? Okey. Ni, okey ya. So yang ini ya. Nampak tak? Skrin cikgu tak keluar lagi ya. Kejap ya. Share. Tak nampak ke? Nampak cikgu? Nampak cikgu. Oh nampak dah. Nampak cikgu. Okey, so kita akan mula melukis. Okey, inilah yang perlu kita tahu ya, fasa-fasa bulan. Okey. Ada berapa fasa bulan? 8. Ada 8. Okey, ada 8. Ya. So kita mulakan daripada fasa yang berada di hadapan cahaya matahari. Ya. So kita dah tahu, okey, bulan yang berada di hadapan cahaya matahari ni adalah fasa bulan yang pertama. So cikgu tulis yang pertama di sini ya. Okey, yang lain boleh lukis dulu dalam buku. So ini adalah fasa yang kedua. Okey, ini adalah fasa ketiga. Fasa keempat. Fasa kelima. Fasa keenam. Fasa ketujuh. Dan fasa yang ke-8. Maknanya kamu akan lukis nanti secara tegak ya, ambil pembaris lah. Okey, kamu akan buat yang melukis tu, kamu kena gunakan ambil pembaris. Pastikan kedudukan dia tu adalah bertentangan ya. Kamu buat satu garis, pembaris macam ni kan, macam pembahagi yang sama banyak macam ni. Buat macam ni. Jadi kedudukan bulan kamu tu nanti dia akan bertentang, sama cantik ya, sama banyak ukuran dia. Okey. Tu bagi yang melukis. Okey. Kemudian okey. So kita akan lihat fasa bulan yang pertama. Okey, apakah nama fasa bulan yang pertama? Anak bulan. Okey. So fasa anak bulan yang fasa bulan yang pertama dipanggil anak bulan. So kita akan tulis anak bulan. Okay, so awak ikut kreativiti awak lah. Ini ya. So fasa anak bulan ni, okay. Kemudian kita akan lukiskan arah pergerakan. Okay, arah pergerakan anak panah ke bawah. Ya. So anak panah ke bawah. Okay, kemudian masuk ke fasa 2. Ini adalah
Bulan? Sabit. Okey, bulan sabit. Okey, ini adalah bulan sabit. Kemudian fasa yang ketiga adalah bulan? Bulan separa. Okey, awak tulis. Fasa ketiga adalah bulan separa. Okey. Fasa keempat adalah Bulan hampir Bulan purnama. hampir purnama. bulan hampir purnama. Okey. Kemudian, fasa yang kelima, cerah. Bulan 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 purnama. purnama. So murid-murid dapat menyusun urutan dengan betul. Inilah cara kita belajar, kita menyusun urutan fasa bulan dengan betul. Murid-murid boleh menyusun fasa-fasa bulan mengikut urutan yang betul. Ya, so jangan lupa anak panah ke bawah arah lawan jam. Okey, pergerakan tu arah lawan jam. Kemudian dari fasa 5 pergi ke fasa yang keempat. Okey, fasa keempat dia kembali semula dalam bentuk bulan hampir purnama. Okey, tetapi bahagian yang cerah berada di sebelah kiri. Ya. So ini adalah bulan Hampir purnama. Okey, kamu boleh lukis tulis cantik-cantik ya. Kamu boleh lukis ataupun tulis cantik, gunakan pensel warna, color warna ya. Okey, cikgu nak cepat jadi cikgu tak boleh nak tukar marker pen. Ni ada 7 ya. 7 di sini. So kemudian fasa yang seterusnya adalah fasa bulan separa. Okey, bulan separa dan masuk semula ke fasa Bulan sabit. Bulan sabit. Sama. Okey. Yang bahagian bawah ni semuanya fasa baru ya. Bila masuk selepas bulan purnama, dia sudah masuk ke fasa yang lama. Okey, kemudian lengkap satu putaran. Okey, mengambil masa selama 27 1/3 hari. Ni ingat ya, satu putaran ni lengkap 27 1/3 hari. Kemudian dia masuk semula ke fasa anak bulan dan melangkah ke bulan yang baru mengikut kalender takwim kamari. Okey, sebenarnya fasa bulan ni dia adalah mengikut takwim kamari ataupun kalender Islam. Kalau Cina kalender lunar. Okey, dia panggil kalender lunar. Okey, seterusnya cara kita nak hitamkan ya. So pensel awak hitamkan. So fasa anak bulan, permukaan bulan dia adalah keseluruhan dia adalah gelap. So kamu hitamkan guna color pencil. Seluruh permukaan anak bulan ini adalah gelap. Okey, kemudian bulan sabit ni, kamu buat bentuk C terbalik lah. Sorry. Dia C terbalik, hitamkan bahagian tu ya. Sekejap. Semua melukis ke ni? Ada soalan tanya cikgu ya. Jika ada apa-apa soalan boleh tanya. Adakah semua sibuk melukis ke ni? Semua sibuk melukis. Yang ini bentuk bulan sabit. Bulan sabit ni bulan sabit lama ya. Bulan sabit baru. Yang ini gelap lah. So bulan kan bulat. So kita hitamkan bahagian sebelah kiri.
yang terang sebelah kanan. Okay, dia akan mula terang sebelah kanan dahulu. Okay, kemudian bulan separuh saja. Okay, yang ini kita gelapkan. So, kamu warnalah. Okay, guna pensel ke, guna highlighter ke, marker. Okay, tu nampak dah ya, nampak dah separuh. Okay, kemudian bulan hampir purnama ni, dia macam huruf D ya, huruf D kembung. Huruf D tapi dia terkembung sedikit. Silap. Kenapa cikgu warnakan sebelah kiri? Ni cikgu pun boleh silap juga. Tengok ni. So yang cikgu hitamkan sebelah sini pula. Salah. Okey, sepatutnya kita hitamkan sebelah kiri, sebelah kanan yang terang. Okey. So kamu cuba ya. Bila kamu cuba lukis baru kamu akan ingat. Okey. Okey, so ini bahagian yang gelap. Okey, kemudian bulan purnama adalah bulan yang terang kan. So tak perlu hitamkan, so semua terang. Okay, dia adalah bulan yang paling cerah. Okay, kemudian masuk ke fasa seterusnya. Okay, adalah fasa bulan hampir purnama. Okay, bulan hampir purnama ni bahagian yang cerah dia berada di sebelah kiri. Okay, so fasa bulan ni kita akan lihat bahagian yang cerah ya, bukan bahagian yang gelap. Kita akan lihat bahagian yang terang. Okay, bahagian yang cerah itulah yang kita akan lihat dari permukaan bumi. Okay, kemudian bulan separa. Okay, cerah bahagian sebelah kiri. Okay, dan seterusnya. Okay, bulan sabit lama. Okay, bulan sabit lama ni bentuk dia C ya, bentuk huruf C. C betul. Okay, kalau bulan sabit baru dia bentuk C terbalik. Okay, so inilah dia takaran bentuk fasa-fasa bulan. Okay, selama 27/1/3 hari. Ya, ini dah siap lukis dah. Tapi biasanya kamu diminta melakar yang kosong ya. Dalam melakar yang kosong tu kamu tahulah ada 8. Okay, 8 fasa bulan. Okay, semua dah siap ke? Ya. Okey, tak saya lukis. Dah siap. Dah siap. Dah siap. Okay, dah hitam kan ke? Cikgu tak nampak pula yang bahagian hitam. Hari ni dah hitamkan dulu. Belum. Okey, tak apa. Lepas ni awak boleh hitamkan ya. So maknanya kamu dah nampak. Okey, satu lagi cikgu nak terangkan di sini adalah dari segi tarikh. Okey, bila ke tarikh anak bulan? Itu pun kita kena ingat juga. Bilakah anak bulan muncul? Okey. So, kalau kita tengok tadi dalam buku teks ni, dia lihat muka surat 206 ya. 206. Anak bulan dia muncul pada 1 hari bulan. Cikgu tulis sini ya. Cikgu tulis dengan pakai pen merah. Jadi kita senang ya. Sebab biasa ada soalan tanya, bilakah anak bulan muncul? Bila ke tarikh? So kita kena ingat bila tarikh anak bulan muncul. Tahu tak bila? Kecil pula. Okey. Anak bulan akan muncul, okey cikgu tulis di sini ni 1 hari bulan. Yang senang ingat ya. Apakah fasa bulan yang muncul pada 1 hari bulan? Okey, fasa bulan itu adalah anak bulan. Okey, kemudian bulan sabit 3 hari bulan. Okey, bulan separa 7 hari bulan.
Okay. Bulan hampir purnama 11 hari bulan. Bulan purnama bila? Kena ingat ni. Bulan purnama 15 hari bulan. Ingat ya. Apakah fasa bulan yang muncul pada 15 hari bulan? Fasa bulan itu ialah bulan purnama. Okey, kemudian ini 17 hari bulan. Okey, 17, 18, 19, 20. Okey. Ini bulan separa ni pada 21 hari bulan. Okey. Dan kemudian bulan sabit lama ni dia 25, 26, 27, 28. Ini 25 hari bulan. Biasanya sebelum hari raya itulah di sini ya. Di sinilah yang ditentukan anak bulan ya. Di sinilah para ahli falak dia akan melihat adakah betul anak bulan telah muncul pada satu. Bila anak bulan dah kelihatan barulah masuk satu hari bulan. Sekarang ni berapa hari bulan? Siapa tengok 16 hari bulan. Cuba tengok kalender 16 hari bulan. Okey, cuba tengok kalender Kamari. Apa fasa bulan pada hari ini? Pada malam nanti. Bulan purnama. Bulan purnama. Ya ke? Ya, tengok kalender jap. Kalau kira kalender hari ni, kalender hari ni bukan bulan purnama ya. Ini kalender Masihi. Kamu tengok kalender yang betul di rumah kamu. Ada tak kalender yang betul di rumah? Kalau kita lihat hari ni 16 hari bulan. 16 hari bulan. Kalau cikgu tengok di kalender dia 11 Rabiul Awal. Ah, 11 Rabiul Awal. So malam ni kita boleh lihat bentuk apa? Kita boleh lihat bentuk bulan hampir purnama. Ya. So 11 hari bulan. 16. Hari ni 16 November 2021. Kalau cikgu tengok di kalender Islam, kalender Kamari, dia 11 Rabiul apa tu? Rabiul Akhir. Kita dah masuk Rabiul Akhir ya. Okey, Rabiul Akhir tahun 1443. Okey, yang ini. Tengok 11 hari bulan ni. Apa fasa bulan di sini? Fasa bulan sini ya. So malam ni kamu akan lihat bentuk yang ini. Bentuk bulan hampir purnama. Kalau tak ada hujan, tak ada mendung. Dia ada kata, cikgu malam ni saya tak boleh tengok bentuk bulan. Kenapa tak boleh lihat bulan pada waktu malam? Kenapa ada kadang-kadang kita tak boleh melihat bentuk bulan pada waktu malam? Mungkin malam tu dia dilindungi oleh awan disebabkan hari mendung. So awan tadi dia menghalang bulan. Jadi tak dapatlah kita nak melihat bulan. So hari ni 16 November mengikut kalender takwim Kamari 11 hari bulan. So 11 hari bulan kita boleh lihat bentuk bulan hampir purnama. Sekejap lagi nanti 2-3 hari lagi kita akan boleh lihat bentuk purnama. Ya, pada waktu malam. So itu sahaja. So ini latihan untuk hari ni. Sekejap lagi cikgu akan bagi latihan di dalam buku ni lah. Buku Focus Genius. Ada soalan tak? Tak ada. Ya, harap boleh faham lah.
Okey, kalau tak boleh faham nanti kita ulang kaji bila kita dah berjumpa lah di kelas. Okey, seterusnya. Okey, Alia ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada soalan. Sekejap ya.